Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan belajar tentang bricks breaker ataupun bouncing ball. Okay, so pertama sekali adalah pergi bahagian masuk ke Google Chrome, editor.construct.net. So kita akan masuk ke sini. Ini adalah interface constructory. So untuk constructory brick breakers, kita untuk permulaannya adalah kita tekan new object dan kemudian kita isi nama project kita. So untuk ini saya tulis bricks breaker test. Okay, so untuk hari ini punya kelas saya akan tunjukkan menggunakan choose preset SD landscape for 3. So ini biarkan saja dalam bentuk landscape dan kita optimiskan for pixel art, tekan create. Dan sekiranya kamu belum register, kamu perlu register dululah, lagi bagus. Kalau tidak pun tidak menjadi masalah. Yang ini saya sudah login awal. Oke, kemudian sebelum kita masukkan background kita kena setkan dulu bahagian properties, layout dan size ni kepada size viewport. Yang viewport kita lah untuk hari ini. So ini, so that dia akan jadi seperti ini. Kemudian renamekan layer kamu, namakan dia sebagai background. Okay, background. Dan kita akan cari background kita melalui folder. So ini folder ni kamu sudah saya sediakan di unit kedua, kamu boleh cari mana-mana sahaja. So saya akan drag dan dia akan berbentuk seperti ini. Sekira size-nya terlalu besar, kita boleh setkan. Mungkin kita boleh letak 500 times 500 untuk kecilkan dia. Ya. Dan kita tarikkan something macam ni lah. Kita tekan play, kita tengok sama ada kedudukan game kamu sudah oke. So sekiranya kamu punya preview kamu, dia punya ada kotak hitam di belakang. Untuk setkannya adalah kita hanya perlu pergi bahagian properties, project properties, tekan view dan scroll ke bawah bahagian full screen mode, kamu setkan kepada scale outer. Oke, so bila kita tekan scale outer, bila kita cek bahagian preview construct, dan kamu akan nampak full view. Dan kita set lock kepada background ini supaya bila kita tekan dia tidak bergerak sudah. So untuk tambah layer, kita right click, add new layer on top dan renamekan kepada game. Enter. So dalam bahagian layer game ni kita kena letak right click, add new object. Kita akan masukkan sesuatu gambar sprite. Kita ambil sprite dan tekan insert dan klik sahaja di mana-mana viewport, dan kemudian kita loadkan image bahagian ni. Siap ya. Okey, kita masukkan di bahagian bricks breaker dan kita cari gambar. So untuk ni saya akan ambil gambar board sebagai contoh, dan kemudian kita tekan ini untuk resizekan objek anda. So keep the ratio and kita 150. So ini kita tekan OK dan dia akan tekan tu. So, tekan OK. So kita akan klik board kita dan kita bawa ke hujung. Sebelum tu kita akan namakan sprite kita ni, iaitu yang ini, object type, sebagai object type, namakan sebagai board.
Okay, so ini background, kita namakan background sahaja untuk kesenangan supaya kamu lebih paham nampak objek types kita. So sekarang kita ada dua jenis objek. Okay, so kita klik board dan kita tekan play. So bila kita tekan play, setakat ni kita belum ada apa-apa pergerakan. Untuk bagi dia bergerak adalah kita akan setkan behavior board kita. So untuk setkan behavior, kita kena pergi bahagian properties dan bahagian behavior, klik behavior dan add new behavior. Kemudian kamu cari bahagian movement, add direction. Okay, so tekan add dan kita X kan, kita tekan play. Kita coba pergerakan. Nah, kita boleh bergerak menggunakan keyboard kita. Okey. So kita tekan X sahaja untuk keluar daripada ni. So sekarang ni kita akan setkan bahagian behavior ya. So kita akan setkan maximum speed, so kita akan setkan 1000. Direction kita setkan kepada left and right dan biarkan sebelah ni macam ni lah. So bila kamu tekan play, then kita try gerak, so dia akan ke kiri ke kanan lah pergerakannya. Alright. Next adalah cara-cara bagaimana nak menghasilkan mengelakkan daripada board kita terkeluar daripada layout ya. So ini senang sahaja. Kamu perlu kecilkan sedikit kamu punya gambar layout dan kita pergi right click, add insert new object. Dan ini kali kita pilih mana-mana saja, tile background pun boleh, sprite pun boleh. So kita boleh tekan tile background, tekan insert dan klik. So kita akan cari mana-mana color yang kita mahu. So untuk ini saya ambil, kita tekan paint fill, cari color dan klik sahaja. So dia akan keluar. Tekan X dan kita akan susun bahagian tepi, copy paste tepi sini dan copy paste atas. So ni kita boleh setkan, kita tengok keadaan, tengok play sama ada dia terkeluar ataupun tidak. So ini ada keluar sedikit, kita akan pergi bawa ke tepi sedikit dan tengok kembali. Alright, so dia berada di luar. Sebelum kita test game kita akan setkan dulu blok ni kepada behavior, setkan behaviornya kepada add new behavior dan kita select solid. So dia akan berlanggar dengan dinding yang solid. Okay, kita renamekan object types kita dahulu kepada outer block. So block di luar lah, sebelah luar. Kita test kalau sudah berjaya. Alright, cantik. So bila kita tepi paling last, dia tidak akan keluar. Alright. Next adalah masukkan objek ball. So untuk masukkan objek ball, kita boleh cari sebelah sini, kita punya asset, and then kita pilih mana-mana, and then drag saja pergi sini. Okay, kalau dia terlalu besar, don't worry, kita boleh adjust, double click dan pergi bahagian crop. Kita cropkan dahulu supaya size-nya begini, and then kita akan resizekannya kepada 80. So keep the aspect ratio, tick dia dan apply to whole animation kalau ada sebanyak animation lah. So untuk ini biarkan saja, tekan OK dan tekan X. So dia akan kecil seperti ini. Okay, so sekarang
kita akan setkan behavior bola ini. Sebelum itu kita tekan play dulu, kita tengok ada berlaku apa-apa ataupun tiada. So bila kita tekan, bola tu tidak bergerak kerana kita belum setkan behavior untuk bola ini. So pastikan kita klik bola ni dan behavior, bahagian behavior kita klik add new behavior, dan kali ini kita akan setkan movement behavior kita adalah dalam keadaan bullet add. So bila kita tekan X dan tekan play, kamu akan nampak bullet tu dia akan bergerak pergi sana. So kita mahu bullet tu dia bergerak ke atas. So untuk setkan bullet tu bergerak ke atas, kita boleh gunakan mouse kita and then adjust kepada angle yang kamu mahu. Ya, bila kita tekan play, kamu akan nampak dia keluar. Kan? Betul. So bagaimana dia boleh kita setkan dia boleh bounce dalam layout ni? Kita akan set bahagian sini sahajalah, bahagian behavior, bullet, ok sudah, dan bounce of solid kita enable, klik enable. Kita tekan play kembali dan testing sama ada boleh ataupun tidak. Ok, boleh. Alright, sekarang problemnya adalah dia tidak bounce kepada board ini. So untuk dia bounce kepada board ini, kita kena setkan behavior lagi, tambah satu behavior dalam board ni, add behavior, add new behavior kepada solid. So satu objek ni dia boleh mewakili beberapa behavior terpulang dengan kita. Okay, so untuk case ni dia ada dua jenis behavior, dan bila kita tekan play, kita boleh bounce kan objek kita. Okay, alright. So next adalah kita kena cara untuk tambahkan blok dalam layout kita. So pertama sekali adalah kita buka folder dari luar, and then kita pilih saya pilih 1, 2, 3, 4 ada 4 blok lah for example, and then saya akan drag pergi ke sini ya. Kemudian kita double klik blok tersebut dan kita akan resizekan ke semua blok tersebut. So kita akan resizekan kepada 70 darab 70 pixel, keep aspect ratio enable, dan apply to whole animation. Tekan OK. So dia akan set semua, dan pastikan speed kamu set kepada 0 supaya dia tidak bertukar-tukar lah. Kita akan gunakan seperti ini. So tekan X dan dia ada jenis macam ni. So kita akan duplikatkan dengan Ctrl C, Ctrl V. So dia copy paste sahajalah. So saya akan select. Kita boleh juga select copy paste. Okay, copy paste, copy paste. So saya akan buat 8 blok, 8 jenis blok, dan saya susun macam ni. Dan saya boleh tukar color, since saya sudah pilih ada 4 jenis color, saya boleh tukar color. Contohnya ini color ni saya select, dan kita tukar kepada initial frame kepada 1. Kita akan ada macam mana kita mau tahu initial frame tu color apa, kita double click dan kamu boleh nampak kita sekarang ada 4 jenis frame. So 0, 1, 2, 3. So kamu boleh pilih 2 dan 3 lagi. So ini klik, and then bahagian initial frame tekan 1. Oh, 1 sudah. So kita tukar 2. Dan mungkin ini kita pilih frame ke 3.
So kita ada different types of color. Okay, so bila kita tekan play, dia tidak mempunyai fungsi apa-apa. So bagaimana hendak kita pastikan blok kita bila kena bola ini dia akan hilang? Okay, untuk itu kita perlu klik somewhere di bahagian viewport screen ni, right click, add new, insert new object, dan kita masukkan input kepada keyboard dahulu, so that kita boleh play this game actually. So tekan insert dan kita ada another object which is keyboard. So untuk setkan keyboard tu kita pergi bahagian event sheet. So event sheet ni lah memainkan peranan bagaimana game kita bermula. So pertama sekali adalah tekan add event dan kita akan setkan keyboard kita on key press apabila keyboard kita menekan butang arrow, left arrow di bahagian keyboard, tekan OK, tekan done. Apabila kita tekan keyboard bahagian left, kita add action dan itu akan simulate board ini akan simulate control, which is dia akan bergerak ke bahagian kiri, left. Okay, so saya akan tepikan ni supaya kamu boleh nampak dengan jelas. So next adalah event kedua, tekan add event, keyboard. Apabila keyboard kita tekan on key press, click to choose kepada arrow, right arrow di bahagian keyboard, tekan OK dan done. Apabila keyboard kita tekan left arrow, right arrow, sorry, kita add action, board tu akan simulate control, dia akan trigger control kepada right dan done. So ikutlah, bila dia pergi left, kiri dia tekan pergi left lah, and then right dia akan right. Itu adalah board kita. So add another event apabila bola kita yang ini dia on collision with another object. Bila dia terkena dengan objek, apakah objek tersebut? Apabila dia terkena objek blok, okay, dan apa akan berlaku kepada blok tersebut? So blok itu akan destroy, so dia akan hancur. Okay, so kita tekan play untuk test. Alright, betul. Okay, so sekarang bagaimana pula kita nak set restart layout kita sekiranya bola tu sudah terjatuh di luar layout. Okay, so untuk setkan restart layout, kita kenanya adalah apabila bola tersebut is outside, terkeluar di luar layout, apa akan terjadi adalah sistem akan tunggu dalam tempo 1 saat, ataupun kita set 1.5 dan sistem tu kita akan set sistem selepas 1.5 saat dia akan restart kembali, restart layout. Kemudian board yang ini akan set ignoring input, start untuk ignore, dan maksudnya sini apabila bola itu terkeluar dari layout, sistem akan tunggu hold 1.5 second dan kemudian dia restart kembali. Okay, dan dia start ignoring. So ini sepatutnya berada di sini, restart. Jadi dia start ignoring dahulu, barulah dia restart. Okay, kita tekan play. Kita tengok
Kalau dia terkeluar daripada landasan, apa akan terjadi? So, saya akan biarkan dia terkeluar daripada layout. Oops, dia tak nak keluar lah. Kita tes kembali lagi. Ada testing supaya jimat masa. Oke, Oke, dia terkeluar. Wait for 1.5 and then dia keluar balik. So, ini kalau dia terkeluar, dia tidak dapat bergerak sudah. So, itu maksudnya, oke? Next, bagaimana nak setkan supaya game kita boleh menang? So, kita tekan bagian layout 1, and then kita tambah lagi another object, add new object, insert new object, dan kali ini kita tambahkan progress bar. Tekan insert, dan klik. So, kamu boleh klik sini atau sebelah sini, terpulang dengan kamu. Oke, bila kita klik tuh. So, bila kita tekan play, tidak ada apa-apa berlaku bahagian progress bar. So, untuk setkan progress bar ni, kita tekan X. Kamu boleh setkan bahagian, kamu klik dahulu progress bar, dan setkan bahagian properties sini, paling bawah, value dan maximum. So, maximum value kita punya blok adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8 maximum. So, terpulang dengan kamu, kalau kamu ada 10, ada 20 blok, kamu kena set maximum value berapa, dan untuk berapa blok dia boleh menang dalam level ni. So, untuk ni saya akan set kepada 8 juga, supaya saya nak set dia semua dia terkena ni, dia kira menang lah. So, bila kita tekan play, kita set balik, kita tengok tidak ada apa-apa berlaku di bahagian progress bar. So, apa yang kita perlu buat adalah kita akan membuat satu command di bahagian event sheet. Okay? Caranya adalah bahagian number 3, ball. On collision with block, block akan destroy, dan kita add another action di sini. This time kita akan menggunakan progress bar. So, progress bar, kita next, tekan next, and then kita akan set progress. Setkan progress tersebut, next. Value dia adalah progress bar ini dot progress dot tolak 1. So, progress bar tu apabila blok tu destroy, dia akan tolak 1. So, kemudian selepas itu kita tekan done sahaja. Dan untuk ni kita boleh nampak ball on collision with, apabila dia terkena dengan blok, blok akan destroy, dan progress bar tu tolak 1 every time blok tu kena. So, kita testkan script kita, tekan play, dan kamu lihat dia terkena. So, oops, kita test balik, restart, then kita tengok. Alright, so cantik. Sekarang ni bagaimana nak setkan dia menang, you win, terkeluar kalau kita habiskan blok ni. Caranya adalah, sebelum tu kita tambah dulu add another event yang kelima, di mana kita setkan progress bar. Untuk cara menangkannya adalah kita setkan progress bar. Apabila progress bar tu kita tekan compare progress namanya, next is equal to 0. Okay, apabila progress tersebut jadi kosong, okay, daripada ni, apa akan berlaku? So, board akan set ignoring, kita akan start, dia akan stop ignoring, dan bola pun akan stop. Tekan next, set speed bahagian bulat ya, bukan bahagian animation. Set speed, next, kepada 0. So, kelajuan dia menjadi 0. So, bila kita tekan play, kita akan tengok.
So dia tidak bergerak, dia berhenti sebab kita sudah set kepada set ignoring properties. Okay, so sekarang kita mahu ada satu tulisan, bagaimana nak tulis you win. Tekan X dahulu dan kita pergi bahagian layout. So tekan mana-mana bahagian ni, right click, add new object, insert new object, dan kita cari kepada text. Okay, so tekan insert. Sekarang ni kita ada view object lah. Klik dahulu, sorry, kita tekan balik, klik, kita besarkan sedikit, and then kita setkan text tu. Untuk setkan dia bahagian sini, turun paling bawah, dan bahagian properties kamu boleh set you win. Okay, and then kita boleh tukar font. Kamu klik dahulu, kemudian kamu klik kembali sebab kadang-kadang dia tidak keluar. So bila kamu klik, dia akan usually adalah common font di sini. So saya akan pilih comics punya size maybe 30. Kita test dahulu dan kita tekan bold supaya dia terang. Dan untuk ni, because of background kita gelap, so kita boleh tukar kepada kuning untuk font ni. Dan horizontal line kita set kepada center, vertical line center. So dia berada di tengah. Jadi bila dia akan tengok, dia seperti inilah. So bila kita klik play, dia akan keluar macam tu. Tetapi kita nak bila dia habiskan progress tersebut, barulah words ini keluar. So caranya bagaimana nak setkan words ini keluar pada apabila pengakhiran adalah senang saja. Kita pergi bahagian event sheet kembali untuk tambahkan another function. So pertama sekali adalah add event, dan dalam event ni kita akan set system on start layout, start. So apabila layout ni bermula, game bermula, kita add action, text tu kita set opacity. Opacity maksudnya gambar teks ni kepada kosong, maksudnya kita tidak nampak gambar tersebut. Okay, set kepada kosong. Kemudian kita copy ni, copy, and then kita pergi bahagian progress, kita add kita klik saja ni, paste sahaja. So dia akan keluar macam ni, set opacity juga. So ini kita bring ke atas dan kita klik, double klik, setkan opacity tersebut kepada 100, done. So apabila progress kosong, kita akan keluarkan you win 100%. Okay, and then board dia akan start ignoring, ball akan bullet lah. So ini kalau permulaan on start layout, text tu kita nampak, kita tidak akan nampak. So untuk tahu bagaimana is choose the object opacity. Maksudnya kalau kita letak kosong, maksudnya transparent lah. Tapi kalau kita letak 100, meaning to say dia akan terkeluar. Okay, so itu maksudnya. Kita tekan play. Alright, oops, kita coba menang kepada game sendiri dahulu. Kita tengok, alright, cantik. So dia akan keluar you win. So basically ini adalah basic game tutorial tentang Bricks Breaker. Saya harap kamu coba practice untuk memahami lebih lanjut bagaimana proses game ini. Okay, so untuk savekan game Anda, pastikan kamu login dahulu. Kamu sudah register, senang sedikit. Kamu boleh tekan menu, tekan project, dan save as. Okay, save as a single file ataupun as a project folder pun boleh, tetapi saya prefer kepada cloud save, meaning to say saya selalu menggunakan online save secara in cloud lah. So saya akan login dengan email, dan ini file name kamu hanya perlu select
which type of service kamu nak save. So saya punya memang Google Drive lah, so saya tekan save. Okay, kamu tekan save, kamu sudah ada another game. So itu saja untuk Bricks Breaker. Next saya akan ajar another game lagi, so stay tuned for another video. Alright, thank you very much.